Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kerana tuan-tuan dan puan masih lagi setia dalam Motivasi Pagi di KMFM bersama saya Ustaz Syirazan Daud At-Turabi. Sentiasa bersama dengan anda untuk pagi-pagi ni dan juga ketika ulangan petang nanti. Terima kasih atas feedback, terima kasih atas idea-idea. Terima kasih juga kepada penerbit kita Puan Marsina Alias yang menerbitkan rancangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita nak berbicara tentang letih. Kita semua biasa letih. Kita kadang-kadang terlebih tidur pun letih, tak cukup tidur pun letih, kita bangun tidur letih. Apatah lagi kita bekerja, apatah lagi kita melakukan macam-macam aktiviti dalam kehidupan kita. Banyak benda yang kita kena buat. Kadang-kadang duduk saja-saja pun letih. Kan tengok TV lama pun letih. Apatah lagi bercakap seorang-seorang dalam konti macam ni pun letih sebenarnya. Tetapi seselagi yang kita nak bincang hari ini adalah keletihan atau lelah-lelah yang disukai oleh Tuhan. Keletihan yang disukai oleh Allah dan juga Rasulullah. Supaya berbaloi keletihan kita, supaya kuat semangat dan motivasi kita. Kerana kita tahu letih kita ini akan diberikan ganjaran. Letih kita ini rupa-rupanya akan diberikan nanti reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berletih dan bersusah payahlah sekarang, insya-Allah semuanya akan berbaloi. Yang pertama sekali kita nak bincang hari ini iaitu letih yang disukai atau lelah yang disukai oleh Allah, iaitu lelah dalam berjihad di jalan Allah. Lelah dalam berjihad. Sesedari kita tengok para sahabat Rasulullah dan para sahabat, sehingga kan mereka itu ada yang berperang dalam bulan Ramadan. Keletihan berpuasa tidak menjadi penghalang kepada Rasulullah dan para sahabat untuk berperang dalam peperangan Badar sebagai contoh. Mereka itu letih berpuasa, tapi dalam masa yang sama mereka bersemangat demi mempertahankan Islam. Maka mereka berjihad di jalan Allah, mereka tiada rasa keletihan. Itu nombor satu. Dan kadang-kadang kenapa? Kerana mereka dapat semangat motivasi, itulah kerana mereka tahu ganjaran mati syahid macam mana. Ganjaran untuk menyebarluaskan agama Islam itu dalam jihad yang telah mereka telusuri itu menjadikan mereka hilang keletihan. Malah kerana letih itu pun akhirnya mereka rasa berbaloi kerana keletihan demi agama tadi. Nombor dua adalah seorang yang disukai oleh Allah, yang mereka itu sangat letih dalam berdakwah dan mengajak kepada kebaikan. Sesedari kita jumpa ramai pendakwah dalam dunia yang mana mereka itu siang malamnya berdakwah di jalan Allah, masuk ke kampung-kampung, yang pergi sampai ke naik perahu pergi ke Sabah dan Sarawak. Yang tuan-tuan tahu, hidup sebagai pendakwah, saya juga terlibat dalam dunia dakwah ini. Kita juga ada family, kita juga ada kerjaya, tapi dalam masa sama kita diberi tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah. Kita diberikan tauliah oleh Jabatan Agama Islam, kita diberikan surat watikah daripada raja, daripada sultan, daripada Tuan Agong untuk kita menyampaikan dakwah melalui tauliah-tauliah yang kita dapat. Sebenarnya sesedari memang dakwah itu letih. Kalaulah zaman dahulu mereka itu merantau beribu kilometer dengan menaiki kenderaan yang biasa, mereka boleh menyampaikan dakwah. Salafus salih, para ulama, sahabat-sahabat Rasulullah yang terdahulu. Apatah lagi zaman sekarang, kalau kita rasa kita boleh ada kereta, ada aircon, dalam aircon ada dalam kereta ada radio, apalah sangat letih, tetap letih. Kadang-kadang main dengan traffic jam maghrib bukan satu benda yang mudah. Ya, dalam masa sama pendakwah juga ada yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, tapi bila mana sampai saja rumah petang, tak sempat nak buat apa-apa, rehat sekejap, terus kena bersiap sebab kena keluar awal. Sebab nanti kan kena pula menempuh jam yang panjang terutama di sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor dan seumpamanya. Memang dakwah itu letih. Kadang-kadang balik tengah malam, ada yang berusrah pula tengah malam, akhirnya barulah balik bersama dengan keluarga pukul 1-2 pagi. Setiap hari ada yang rutin menjadi seorang pendakwah begitu. Dakwah dalam kebaikan. Malah yang tak berdakwah secara formal macam ni pun ramai lagi orang-orang yang berdakwah di luar sana, yang kerjanya kerja yang bukan kerja dakwah, tetapi dalam masa dia bekerja itu dia ada sampaikan dakwah. Kadang-kadang dakwahnya tidak diterima, kadang-kadang dia dicemoh. Maka dakwah itu meletihkan. Tetapi dakwah itulah sebenarnya yang disukai oleh Allah. Letih itulah yang disukai. Penat itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulullah. Yang ketiga iaitu lemah, lelah, letih dalam beribadah. Allah suka orang yang buat baik, orang yang beribadat memang letih. Baca Quran, siapa tak letih?
Semayang tengah malam siapa tak letih? Ulang alik pergi masjid, letih. Semayang berjemaah, letih. Imam pula baca panjang, letih. Bulan Ramadan, lagi macam-macam ibadat yang kita nak buat, kita akan letih, kita akan lelah. Tetapi sebenarnya berbaloi sebenarnya, sebab semua tu menjadi bekalan kita. Kita bersusah payah, berletih-letih sekarang untuk kita mengumpulkan bekalan untuk kita menghadapi hari esok, iaitu namanya hari akhirat. Sesedari sekalian, tak apalah kita letih semayang. Yang sakit tetap juga semayang. Letih dah lah, letih sakit pula tetap juga, tetapi berbaloi insya-Allah. Banyakkanlah ibadat. Letih kita siang malam 5 waktu saja solat. Kalau perlu baca Quran, letih baca 3 muka surat, bacalah sekurang-kurangnya 1 muka surat. Yang penting kita buat walaupun kita letih. Bersedekah kadang-kadang kita letih. Kerana apa? Kita keluar duit tapi orang macam tak hargai saja kita. Orang tak appreciate pun apa yang kita buat. Orang tak tahu kita yang sedekah rupanya. Kadang-kadang kita akan rasa perasaan letih itu, tetapi berbaloi. Kerana Allah suka dan Rasulullah suka. Yang keempat sesedari semua, iaitu letih yang disukai oleh Tuhan dan juga oleh Rasul, iaitu letih dalam mengandung, melahirkan, menyusu anak, merawat, mendidik dan seumpamanya. Mana yang letih? Siapa tak kata letih? Kita yang tengok, suami tengok isteri dengan 9 bulan saharat macam tu, Allah tengok pun letih. Yang cara dia berjalan pun dah terkangkang kan, kesian, kita tengok letih sebenarnya. Kita pun letih nak kena mengadap dia, nak menjaga pantang dia. Lepas tu ketika morning sickness dulu dia mengidam itu ini, kita pun letih. Tapi kita yang letih tengok, letih melayan dia, letih lagi orang yang mengalaminya sendiri. Orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Ya, letih mengandung, menyusu, melahir, semua ni memang sangat letih. Terputus urat, doa lawat lagi dan sebagainya. Banyak urat yang putus dengan bersalin saja. Keletihan itu adalah keletihan yang memberikan kebaikan kepada si ibu yang melahirkan anak. Sebab itu Allah suruh kita buat baik kepada ibu dan ayah, terutamanya kepada ibu yang telah melahirkan, telah mengandung, melahirkan dan menyusukan. Allah sebut dalam ayat 15 surah Al-Ahqaf, buat baik kepada mak ayah, terutamanya kepada mak. Kan? Begitu juga dalam hadis Nabi kata buat baik kepada mak. Jadi sahabat tanya, kepada siapa lagi lepas mak? Kepada ibumu. Lagi kepada siapa selepas ibu? Ibumu. 3 kali Nabi sebut buat baik kepada ibu, buat baik kepada ibu, buat baik kepada ibu. Kemudian yang keempat, soalan yang sama dia tanya selepas ibu, barulah kepada ayah. Nak katanya keutamaan memberikan kebaikan dan membalas kebaikan kepada ibu. Sebab apa? Sebab ibu terlalu letih mengandung, melahir, menyusu, merawat, mendidik, membesarkan anak. Maka sebagai seorang wanita, maka berbanggalah. Anda letih sekarang, anda akan berehat. Ketika dalam barzah, anda akan berehat apabila berada dalam syurga nanti. Kerana letih anda, letih isteri-isteri, letih ibu-ibu pada hari ini adalah letih yang berbaloi, letih yang disukai, yang dimuliakan oleh Allah dan juga Rasulullah. Yang seterusnya, tuan-tuan puan sekalian, iaitu apa dia? Lelah dan letih dalam mencari nafkah. Itu juga penting. Sesedari yang dengar dalam radio hari ini pun tuan-tuan tahu kan, ada yang keluar gelap, balik pun gelap. Memang letih sebenarnya. Sebab itu tujuan kita mencari nafkah yang utamanya adalah untuk kita menyara kehidupan kita dan juga family kita. Maka kerana itu kita telah membuat banyak kebaikan. Sebab dalam kita mencari nafkah, kita telah memberi banyak kebaikan. Maka sebab itu letih itu adalah letih yang berbaloi. Apa kebaikannya? Bila kita cari nafkah sebenarnya bukan untuk kita saja. Kita telah bantu majikan tu juga. Sebab seorang majikan jangan dia rasa, oh aku majikan, anda semua berhak letih. Tak sepatutnya. Sebab kalau tak ada pekerja nak bekerja dengan dia, majikan tak akan boleh jadi majikan. Company tak akan boleh sustain. Sebuah syarikat tak akan boleh berkembang maju kalau tidak ada staff. Maka semua orang dia telah memberi kebaikan antara mereka secara teamwork, kebaikan bersama. Pekerja diberi kebaikan kepada majikan, majikan beri kebaikan kepada pekerja. Keletihan itu berbaloi sebab apa? Kita memberi peranan kita masing-masing. Kan lagi apa dengan kita beri kebaikan kepada majikan dan macam sama kita dapat gaji untuk kebaikan diri sendiri. Daripada gaji kebaikan diri sendiri itulah akhirnya kebaikan yang sama kita boleh berikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak dalam tanggungan nafkah kita, mungkin juga kepada mak ayah kita. Sebab itu kebaikan-kebaikan yang banyak dalam kita mencari nafkah menjadikan tujuan letih, penat, lelah kita dalam mencari nafkah yang halal itu khususnya, semestinya halal, barulah berbaloi dan akan disukai, dirazai oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Tuan-tuan puan sekalian, antara lain, yang keenam, letih yang disukai oleh Allah adalah letih, lelah menguruskan keluarga. Bila cerita pasal mengurus keluarga, ibu ke ayah ke, dia memang kita akan letih, kita akan struggle dalam membesarkan anak-anak, pelbagai ragam dalam menguruskan family. Sesedari semua, ialah terutamanya kalau menguruskan keluarga ni, biasanya kalau di rumah
isteri lah, yang buat perempuan lah. Memang tu fitrahnya begitu. Walaupun sama-sama bekerja, sama-sama mencari nafkah di luar, tapi bila balik rumah memang biasanya, naturenya, fitrahnya memang orang perempuan. Dan benda yang sama berlaku kepada Sayyidatina Fatimah, anak isteri kepada Sayyidina Ali, anak kepada Rasulullah SAW. Satu hari dia pernah mengadu kepada Sayyidina Ali, abang, saya ni letih sangat abang. Kan, dia mengadu sangat, dia letih tangan dia sebab banyak sangat kerja. Dan mengadu juga kepada Rasulullah. Dia pergi rumah Rasulullah, tengok Rasulullah tak ada. Dia pun mengadu kepada Sayyidatina Aisyah. Akhirnya Aisyah sampaikan kepada Nabi. Nabi pun pergi kepada rumah Fatimah. Nabi pergi kepada rumah Sayyidina Ali. Nabi kata, ya Fatimah, Ali, sebenarnya kamu nak tahu tak macam mana cara kamu nak hilangkan keletihan kamu dalam kamu menguruskan keluarga? Nabi kata apa? Bacalah subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu adalah lebih baik, boleh hilangkan keletihan kamu daripada kamu mendapatkan seorang pembantu. Sebab Sayyidatina Fatimah dia mengadu dengan Nabi, mengadu dengan Sayyidina Ali. Dia nak pembantu sebab dia letih sangat menguruskan rumah. Nabi jawab apa? Nabi kata, zikir ni sebelum tidur, insya-Allah boleh mengurangkan keletihan. Ini mungkin satu tips yang mungkin kita boleh amalkan. Dan terakhir sekali, tuan-tuan sekalian, bukan terakhir, yang nombor 7, lelah dalam belajar dan menuntut ilmu, letih sebagainya. Yang di universiti, lepas universiti masuk pula master, PhD, yang sekolah rendah, sekolah menengah, letih bawa beg, buku lagi, assignment, macam-macam kerja kita, letih dalam belajar. Orang-orang hebat dulu, mereka merantau sana sini, keletihan dalam musafir demi menuntut ilmu. Juga lelah yang berbaloi yang disukai. Dan yang terakhir, lelah dalam kesusahan, kekurangan dan juga kesakitan. Memang kita sakit, kita letih, kita ada diberikan musibah, kita akan letih dan seumpamanya. Tapi semua itu akan berbaloi kalau kita sabar dan redha dengan apa yang tentukan kepada kita. Maka lelah dan letih itu menjadikan kita orang yang kuat, terus bersemangat dan bermotivasi walaupun kita letih dalam dunia, sebab kita tahu kita akan berehat dan kita akan bersenang lenang di akhirat. Itu saja daripada saya. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.